Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Ahad 9 Oktober 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan berikut paparan utama petang ini. Agensi terlibat dan rakyat perlu sedia hadapi risiko banjir. Empat syarikat telekomunikasi meterai perjanjian langganan saham DNB. Baik saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan petang ini. Saya Azamudin Hussein, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua agensi berkaitan membuat persediaan menyeluruh yang rapi bagi menghadapi risiko banjir susulan monsun timur laut. Titah Al-Sultan Abdullah, persediaan itu bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir tetapi merangka satu kaedah bagi memastikan bantuan kepada penduduk terjejas dapat diberikan secara terancang, segera dan efektif. Seri paduka bertitah ini selaras dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah yang menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan pada masa depan. Tersebut bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir, tetapi merangka satu kaedah bagi bantuan kepada mangsa banjir dapat diberikan secara lebih terancang, segera dan lebih efektif. Mengambil tema sambutan Maulidul Rasul pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Marilah kita menyatukan ikatan hati dan menumpukan usaha ke arah memelihara kemaslahatan ummah. Tidak timbul isu keabsahan kerajaan ketika ini susulan Menteri Kabinet dari Perikatan Nasional PN mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menangguhkan pembubaran Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mengikut Perlembagaan Persekutuan, kerajaan akan hilang sokongan apabila ahli Parlimen menarik sokongan hingga sokongan yang diterima kurang daripada 112 atau majoriti mudah. Tetapi kalau dalam sokongan daripada ahli Dewan masih lagi intact, tidak ada perubahan. Jadi tidak adalah isu yang mengatakan kerajaan kolaps. Menteri Kabinet tidak ada korup. Kalau tarik diri Menteri Kabinet tulis surat, dia tidak kata letak jawatan. Kalau Menteri Kabinet letak jawatan sekalipun, Kabinet masih berfungsi dan kerajaan masih berfungsi. Kita lantik menteri yang baru menggantikan menteri yang letak jawatan kalau ada letak jawatan. Ini tidak ada letak jawatan, cuma tulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta supaya Parlimen tidak dibubarkan. Dan kuasa pembubaran Parlimen adalah antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia tak ada kesan daripada keabsahan kerajaan kerana ahli Parlimen masih memberi sokongan seperti biasa. Beliau berkata demikian selepas sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijrah di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Empat syarikat telekomunikasi telah memeterai perjanjian untuk memiliki 65% pegangan ekuiti dalam dagangan nasional berhad DNB. Manakala kerajaan pula akan mengekalkan pegangan saham 35% ekuiti dalam DNB termasuk saham khas. Perjanjian tersebut bakal membantu mempercepatkan penggunaan teknologi 5G dalam kalangan pengguna akhir. Dari 4 menjadi pemegang saham kepada penyedia prasarana bersama DNB, sementara 6 ataupun kesemua syarikat yang mempunyai network akan memulakan roll out perkhidmatan bawah 5G.
Menurut Tan Sri Anwar Musa, penyertaan syarikat telekomunikasi bersama kerajaan melambangkan kerjasama erat institusi awam dan swasta demi rakyat dan negara. Kunci utama kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Sebab itu saya meminta supaya semua syarikat yang menawarkan perkhidmatan, iaitu 6 syarikat selain daripada YTL, DG, Celcom dan TM, adalah juga Maxis dan U-Mobile. Kesemua sekali diberi peluang untuk menawarkan perkhidmatan retail mereka, dan kita harap mereka akan turut memberikan tumpuan kepada soal aplikasi, terutama sekali di sektor industri, sektor perniagaan, sektor industri yang melibatkan bidang logistik, oil and gas, pertanian, medical dan sebagainya, dengan menggunakan kemudahan teknologi 5G. Itu yang sebenarnya yang akan menyuarakan pertumbuhan ekonomi negara. Beliau juga yakin rangkaian 5G berada di landasan yang baik untuk mencapai sasaran liputan hampir 40% kawasan berpenduduk pada akhir tahun ini. Seterusnya memenuhi sasaran 70% pada tahun 2023 sebagaimana yang telah dirujuk dalam pengumuman bajet 2023. Baik, Kementerian Pertahanan akan memperinci peruntukan yang diberikan kepada MINDEF dalam tempoh kurang 2 bulan lagi. Peruntukan RM17.37 bilion itu memfokuskan kepada 4 teras utama. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata pihaknya sedang melihat lebih terperinci berdasarkan sesi libat urus yang dibuat bersama Kementerian Kewangan sebelum ini. Hasil bajet 2023 yang diumumkan RM4 bilion diperuntuk bagi pembelian aset-aset baharu dan RM2.4 bilion bagi penyelenggaraan peningkatan keupayaan sistem pesawat FA-18D TUDM. Manakala RM118.4 juta disalurkan kepada veteran tentera dan seterusnya RM637 juta bagi aspek kebajikan warga pertahanan. Jumlah tu saya kena beri prioriti, keutamaan. Keutamaan tu kena bincang dengan tiga-tiga perkhidmatan. Jadi banyak perkara yang nak dipikirkan. Tapi yang penting tambahan. Itu saya bangga dan saya kagum, dan ia melegakan saya sedikit untuk bernafas. Kalau jumlah yang diumumkan tu jauh lebih rendah daripada tahun lepas. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutup Karnival Tentera Darat di Keluang. Peruntukan RM700 juta bagi projek jalinan digital negara jendela mendapat reaksi positif rakyat. Selain mampu memastikan talian perhubungan internet pantas dan berkesan, ia turut dijangka dapat merangsang ekonomi digital tahun depan. Ia juga dilihat bakal memberi manfaat kepada bidang pendidikan dan keusahawanan. Terima kasihlah kepada kerajaan yang memberikan internet. So kalau ada internet ni dia mudah, senang kerja. Baguslah bagi internet ni. Terima kasih sangat-sangatlah. So saya ucap terima kasih kepada kerajaan berkaitan dengan perluasan internet iaitu 5G ke kawasan perindustrian dan pendidikan lah. Semoga anak-anak kita mendapat manfaat lah daripada perluasan internet tersebutlah. So terima kasihlah untuk kerajaan. Baik, terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi 5G kepada setiap sekolah. Saya sebagai kaki tangan kerajaan ni rasa bersyukur sangatlah apa yang diberikan kepada pelajar kerana memudahkan pihak kami dalam penggunaan internet seharian. Terima kasih. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Atikah Marziah Mohtar. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Mendung dan lembap di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia pada petang ini dengan hujan beserta rebut petir ketika ini dicerap. Terutamanya melibatkan bahagian utara semenanjung iaitu di sekitar negeri Perlis, Kedah, utara negeri Perak, juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang.
Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di sekitar bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak serta di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Keadaan cuaca lembap ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti sebelum ianya beransur reda menjelang lewat malam ke awal pagi nanti. Baik, perlu diingatkan keadaan hujan yang berlaku dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya di sekitar kawasan berkedudukan rendah. Oleh itu, orang awam diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya kita ke ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, fokus negeri di bawah bayu semangat kebersamaan rakyat Sabah beri impak bentuk rakyat lebih dinamik dan progresif. Terus saja bersama Rita Alusas Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya Azam, semangat kebersamaan rakyat di negeri ini memberi impak ke arah membentuk penyatuan rakyat yang lebih dinamik dan progresif. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin berkata, perbezaan yang wujud perlu dijadikan sebagai kelebihan dan kekuatan, bukannya kelemahan. Ia sekaligus dapat memperkukuhkan lagi perpaduan dengan ikatan kasih sayang dan sikap toleransi seiring prinsip diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Tun Dr. Johar berkata demikian dalam perutusannya sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 2022 di Sandakan. Sambutan tahun ini yang mengangkat tema keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran juga dilihat signifikan dengan masyarakat di negeri ini. Dalam masa sama, Tun Dr. Johar juga berharap rakyat negeri ini bersama-sama memainkan peranan memulihkan situasi negeri yang terjejas dengan pelbagai cabaran yang berlaku termasuk pandemik COVID-19, ekonomi dan sosial. Lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri tahun ini. Sementara itu, semalam Tun Dr. Johar bersama isteri, Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni turut menghadiri majlis tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan Maulidur Rasul di Masjid Daerah Sandakan. Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas dinamakan semula sebagai Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Berkuat Kuasa serta-merta selepas persetujuan dicapai dalam mesyuarat Kabinet Negeri pada 5 Oktober lalu.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata keputusan itu bagi mengiktiraf peranan kementerian itu dalam menyelaras hal ehwal pendidikan dan agama Islam di negeri ini. Beliau berharap Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan akan terus bekerja keras dalam menjalankan amanah diberikan. Datuk Haji Ji berucap dalam majlis perhimpunan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah di Sandakan. Sementara itu beliau berkata sikap berdikari Nabi Muhammad SAW perlu dicontohi umat Islam, khususnya anak-anak muda di negeri ini. Jelasnya Rasulullah sejak zaman remajanya telah belajar berdikari dengan mengembala kambing dan berdagang sebagai sumber pendapatan bagi menyara kehidupan sebagai usaha mengurangkan kebergantungan hidup kepada orang lain. Justru bersesuaian dengan citra kelahiran dan perutusan Rasulullah sebagai pembawa rahmat yang memacu perubahan dan pembaharuan, seharusnya umat Islam hari ini perlu memiliki kemampuan berusaha dan berdikari bagi mengelakkan kebergantungan umat Islam terhadap orang lain. Datuk Haji Ji juga mahu tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran dijadikan pegangan untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia di Sabah. Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, Profesor Datuk Chemistry Technologist Dr. Taufik Yap Yun Hin dan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Datuk Haja Maimunah Suhaibul dinobatkan penerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 2022. Majlis penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Sandakan. Profesor Datuk Dr. Taufik menyandang jawatan terakhir sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah manakala Datuk Haja Maimunah Suhaibul pernah memegang jawatan pengarah pendidikan negeri Sabah. Kedua-dua tokoh yang ditemui bersyukur dengan penghargaan terhadap jasa bakti dalam memperkasa bidang pendidikan di negeri ini. Saya menzahirkan kegembiraan dan juga terharu di atas pemilihan tersebut dan saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan kepada saya untuk terus memperjuangkan Islam dan memberikan khususnya dari segi pendidikan kepada seluruh umat Islam di negeri Sabah ini walaupun di mana berada. Kita telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh kerajaan pada masa itu dan alhamdulillah hasil usaha kita pada ketika itu maka kita telah dapat sedikit sebanyak meningkatkan pencapaian negeri Sabah di dalam pendidikan. Turut disampaikan hadiah pemenang pertandingan sepanduk dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sabah Johan untuk kategori Kementerian, Jabatan dan Swasta, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Johan kategori Pertubuhan, SMK Elopura 2 Sandakan, Johan kategori Sekolah Menengah, Johan kategori Kampung di Sandang, Masjid Jamek Pekan Mesapol Sipitang. Manakala Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Badan Dakwah Paitan, Sekolah Menengah Agama Tun Johar Sandakan dan Jemaah Masjid Daerah Sandakan masing-masing memenangi kategori kontingen terbaik dan Jabatan Kemas Daerah Sandakan memenangi kontingen paling ramai. Kementerian Pertanian dan Perikanan akan mewujudkan 2 kilang masing-masing untuk tanaman avokado dan saca inci di negeri ini. Pembantu Menterinya Datuk James Ratib berkata, kilang avokado akan dibina di daerah Keningau dan kilang untuk tanaman saca inci akan ditentukan melalui perbincangan dengan Persatuan Saca Inci Sabah. Sebuah kilang avokado dan ini akan dipertanggungjawabkan peruntukannya kepada Jabatan Pertanian. Saya minta kepada Jabatan Pertanian Sabah supaya dapat melaksanakan yang seperti mana yang saya umumkan tadi. Dan begitu juga dengan Persatuan Saca Inci. Saya sebesar kementerian akan memberi sebuah kilang. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Pelancaran website Persatuan Pengusaha Durian dan Buah-Buahan Tropika Sabah di Keningau. Pengunjung pesta durian dan buah-buahan yang hadir menyambut baik pesta ini dan berharap daerah Keningau terus menjadi hub buah-buahan tropika di negeri ini. Saya menyeru kepada semua masyarakat di Keningau untuk support, menyokong program seperti ini dan merealisasikan usaha untuk menjadikan Keningau sebagai pengeluar buah-buahan tempatan, terutamanya durian terbesar di Malaysia. Kita datang di sini untuk melihat yang pesta durian ini, baru merasa juga durian mana yang sedap punya durian. I tried it once in Thailand before, but then it's been a long time.
Langkah kerajaan memperuntukkan sejumlah 332 juta ringgit untuk program latihan dan fasiliti sukan dalam bajet 2023 dilihat mampu meningkatkan mutu sukan khususnya di negeri Sabah. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, langkah itu juga membolehkan pihaknya merancang lebih banyak program dan latihan sukan dilaksanakan tahun depan. Kita menyambut baik penambahan ataupun pengumuman bajet tersebut kerana kita sudah pasti dalam suasana sekarang ini lebih banyak aktiviti, lebih banyak program akan dibuat kerana kita sekarang sudah boleh melakukan aktiviti luar dan juga kita mahu memberi tumpuan juga kepada kemudahan ataupun fasiliti sukan kita yang sudah agak usang dan juga perlu pembaikan segera. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Hari Sukan Negara di SMK Tawau. Tambahnya, bajet tersebut juga dapat meningkatkan pembangunan e-sukan selain potongan cukai bagi mereka yang menyumbang kepada badan bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari Sabah. Kembali bersama Azam untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Rita, langsung dari Sabah. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan dari bumi Kenyalang, sambutan Maulidur Rasul di negeri itu. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya Azam, sebelum itu kita dengan perkembangan ini. Sambutan perayaan Hari Lahir ke-86 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dimeriahkan dengan majlis jamuan teh yang berlangsung di Miri pagi tadi. Ketibaan Tun Pehin Sri Taib dan isteri Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kuridi Taib disambut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis diserikan dengan acara memotong pulut kuning oleh Tun Pehin Sri Taib dengan diiringi nyanyian lagu kesyukuran. Pada majlis sama turut diadakan penyampaian sumbangan dan bantuan wang tunai serta keperluan asas kepada 100 orang penerima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Penerima terdiri daripada klien JKMS di bawah skim bantuan warga emas dan skim orang kurang upaya. Sementara itu, seramai 50 orang penerima menerima bantuan tunai dan keperluan asas daripada Yayasan Ragat. Pelaksanaan pemotongan cukai khas dalam bajet 2023 bagi sektor pelancongan yang membeli hasil kraf tangan tempatan dilihat akan memanfaatkan lebih 8,600 usahawan kraf tempatan. Pengerusi Lembaga Pengarah Kraf Tangan Malaysia, Datuk Rubiah Wang berkata, usaha ini sekaligus membuktikan komitmen kerajaan dalam memartabatkan dan mempromosi produk kraf tangan Malaysia ke mata dunia. Ataupun untuk Malaysia secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah 2022 Masihi peringkat daerah Semarahan. Dedahnya ketika ini, terdapat ramai pengusaha-pengusaha hotel dan pusat peranginan menggunakan produk kraf sebagai bahan dekorasi dan kegunaan untuk menghidang makanan seperti pinggan mangkuk. Menurut Datuk Rubiah, sebelum pandemik COVID-19, jualan kraf adalah berjumlah 500 juta ringgit setahun dan merosot dalam tempoh 3 tahun berikutan kesan pandemik COVID-19. Justru itu, beliau optimis dengan langkah yang diambil oleh kerajaan ini akan meningkatkan jumlah jualan kraf pada tahun ini iaitu melebihi sasaran 200 juta ringgit. Jelasnya setakat Julai tahun ini, jualan kraf telah menghampiri 109 juta ringgit.
Datuk Rubiah dalam pada itu mengalu-alukan pengusaha sektor pelancongan untuk merebut peluang tersebut dengan menghubungi pejabat kraft tangan negeri, karyaneka atau usahawan-usahawan yang berdaftar untuk maklumat mengenai pembelian produk-produk kraft yang ditawarkan. Dalam pembentangan bajet 2023 yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada Jumaat lepas, kerajaan mencadangkan potongan cukai khas kepada hotel yang membeli produk kraft tangan tempatan dengan kos pembelian sehingga RM500,000. Baik, sementara itu, pada majlis sama, Datuk Rubiah Wang yang juga Ahli Parlimen Kota Samarahan berharap peruntukan berjumlah RM5.4 bilion untuk pembangunan di Sarawak dalam pembentangan bajet 2023 dapat dilaksanakan dengan teratur demi kesejahteraan keluarga Malaysia di negeri ini. Katanya pertambahan bajet sekitar RM800 juta itu juga diharap merancangkan lagi projek naik taraf kemudahan asas khususnya di Kota Samarahan yang kini giat membangun. Saya mempunyai harapan yang tinggi melalui bajet ini dan juga bajet kerajaan negeri. Bahagian Samarahan ataupun Parlimen Kota Samarahan akan menerima imbuhan yang banyaklah. Sebab pada masa ini Kota Samarahan pesat membangun dengan projek-projek pembangunan mega kita lah, terutama dalam meningkatkan kemudahan fasilitis jaringan jalan raya. Terdahulu berucap pada sambutan Maulidur Rasul, Datuk Rubiah Wang berkata sesuai dengan tema sambutan kali ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Beliau menggalakkan umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah dengan mengelakkan pertelingkahan dan sentiasa hormat menghormati selain menyantuni antara satu sama lain tanpa mengira agama dan bangsa demi kemakmuran negara. Seramai 1,500 peserta mewakili 52 kontingen agensi kerajaan, swasta dan institusi pendidikan tempatan bagi kawasan Samarahan menyertai perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah 2022 Masihi. Sementara itu, di Sibu, seramai 8,000 orang menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah 2022 Masihi peringkat bahagian. 80 kontingen yang melibatkan pelbagai agensi, sekolah serta masjid dan surau itu bermula di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Menurut pengerusi jawatan kuasa pelaksana sambutan Maulidur Rasul Khalid Andong yang juga pegawai daerah Sibu, kelainan sambutan kali ini ialah perarakan turut disertai peserta bukan beragama Islam. Tahun ini kita turut menjemput persatuan-persatuan luar yang walaupun mereka bukan Islam yang ingin turut serta memandangkan kita ingin meraihkan tema kita pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Perarakan yang bermula di dataran Tun Tuanku Haji Bujang itu berakhir di Dewan Lakis Masjid An-Nur Sibu. Saudara, berbaki 13 hari lagi, Bintang Piramli Kebangsaan 2022 bakal menyaksikan 12 peserta dari seluruh negara berentap merebut gelaran juara. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nazrul Hakim Mohd Noor memberitahu acara berprestij itu akan menemui peminatnya pada 22 Oktober ini di Stadium Perpaduan Kuching setelah 4 tahun tidak diadakan. Nazrul Hakim memberitahu berkonsepkan getaran jiwa. Pertandingan ini melibatkan 12 peserta mewakili 6 zon seluruh negara iaitu Zon Utara, Zon Tengah, Zon Selatan, Zon Timur, Zon Sabah dan Zon Sarawak. Beliau menerusi program Selamat Pagi Malaysia memberitahu Bintang Piramli Kebangsaan 2022 ini secara tidak langsung membangkitkan semula nostalgia lagu-lagu zaman seniman Agong Piramli dan juga biduanita Puan Sri Saloma. Pertandingan edisi ke-18 sejak tahun 1988 ini akan disiar secara langsung di TV2 pukul 9 malam. Ia juga boleh ditonton di FB RTM Sarawak, portal Radio Television Malaysia, Radio Sarawak FM dan Radio Klasik serta aplikasi RTM Klik.
Penduduk di kawasan daerah Lubuk Antu akan mengalami gangguan air bermula pada Jumaat ini hingga 30 November depan. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB memaklumkan gangguan bekalan air terancang itu akan menyebabkan tekanan air rendah yang akan disalurkan kepada pengguna di kawasan tersebut. Menerusi kenyataan, JBAB menyatakan gangguan ini adalah disebabkan kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air Lubuk Antu di kawasan berkenaan. Selain itu, ia juga bagi sebahagian daripada skop kerja bagi projek bekalan air luar bandar kawasan Lubuk Antu Fasa 2. Justru itu, JBAB meminta penduduk di kawasan terjejas untuk menyimpan bekalan air yang secukupnya untuk keperluan sepanjang tempoh gangguan. Kumpulan alai danau dari Sekolah Kebangsaan SK Batu Danau Limbang meraih tempat ketiga pada Festival Gala Kesenian Kebangsaan 2022 yang diadakan di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur baru-baru ini. Persembahan tarian etnik suku kaum Bisaya itu turut memukau para juri dengan memenangi anugerah khas juri 2022. Kumpulan tarian yang disertai 4 penari lelaki dan 4 penari perempuan itu membawa pulang sijil dan piala pada majlis penutupan dan penyampaian hadiah yang berlangsung di Pusat Convention HGH Kuala Lumpur. Menurut Guru Besar SK Batu Danau Limbang, Awang Azman Awang Wahab yang juga guru pengiring kumpulan itu, pasukan cilik itu pernah memenangi tempat ketiga bagi persembahan tarian Melayu kategori lelaki dan anugerah khas juri bagi kategori perempuan pada pertandingan tarian solo Melayu kreatif peringkat kebangsaan secara dalam talian pada tahun 2021. Tambahnya lagi, mereka juga pernah beraksi pada Borneo Arts Festival 2019 di wilayah Persekutuan Labuan dengan membawa pulang pingat gangsa. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam Maulidur Rasul. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Baik, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri 9 di Dataran Seri Jempol sampai ke kemuncaknya hari ini. Nur Ashikin Harun telah bersedia untuk membawakan perkembangan di lokasi. Ashikin, teruskan. Terima kasih. 3 hari penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM siri ke-10 di Negeri Sembilan ini semakin menghampiri kepada penutup tirainya hari ini. Bagi mengetahui pencapaian JAKM edisi kali ini, bersama-sama saya ialah Ketua Komunikasi Korporat Sepadu Jabatan Perdana Menteri Puan Ropidah Mohamad. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan sepanjang 3 hari JAKM ini, adakah ia mencapai sasaran? Setakat ni sambutan amat menggalakkan di mana kita melihat pelbagai kaum datang bersama-sama untuk ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia walaupun dengan keadaan hujan dan juga panas di mana ramai pengunjung sentiasa hadir. Sehingga itu kita sangat menggalakkan untuk pengunjung datang pada hari ini. Di mana kita melihat di sini masih ada masa untuk kita datang di mana kita ada sediakan kementerian pelbagai kementerian perkhidmatan yang disediakan oleh kementerian, iaitu bus-bus cita rasa keluarga Malaysia, karnival jamin kerja dan juga pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Di mana di sini pengunjung-pengunjung boleh mendapatkan perkhidmatan. Setakat ini pengunjung yang kita hadir pada hari ini adalah 62,406. Di mana di sini kemungkinan akan bertambah lagi sebelum penutup JAKM pada hari ini. Selain daripada itu juga bus cita rasa keluarga Malaysia juga mendapat sambutan yang amat menggalakkan, di mana jualan-jualan murah yang disediakan dipenuhi oleh pengunjung. Setakat ni jualan yang kita dapat setakat ni adalah 4,453,000 dan kemungkinan angka ini akan bertambah sedikit masa lagi. Baik.
Baik, Puan, semalam dengan perasmian JKM oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyaksikan ribuan keluarga Malaysia yang datang menyokong padu jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Jadi, apa perancangan seterusnya JKM selepas ni? Okey, dengan sambutan yang amat menggalakkan yang diadakan di setiap negeri, insya-Allah kita akan berada di MITC Melaka Aikro pada 14 dan 16 Oktober. Sila datang beramai-ramai. Dan pada hari ini juga masih ada peluang lagi untuk pengunjung untuk hadir BJKM Negeri Sembilan di hari ini. Sila datang di mana kita ada sediakan pelbagai hadiah-hadiah untuk cabutan bertuah. Jangan lepaskan peluang, sila datang pada hari ini. Terima kasih banyak Puan atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu langsung dari Dataran Seri Jempol bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sembilan kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syikin dengan perkembangan JKM dari Negeri Sembilan. Baik, saudara, rintas langsung dari Johor petang ini. Antara pengisian menarik RM1.3 juta diperuntuk bagi membantu usaha sumber perikanan tempatan. Perinciannya bersama Anas Makno di sana. Anas, silakan. Ya, Azam, terima kasih. Sebanyak RM1.3 juta dibelanjakan bagi melaksana 20 siri program pelepasan ikan melibatkan 508,400 ekor benih ikan di seluruh daerah negeri ini sejak Mac lalu. Inisiatif bertujuan memastikan matlamat melestarikan alam sekitar serta pemeliharaan sumber biodiversiti perikanan tercapai. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip berkata, program merupakan antara usaha meningkatkan jaminan bekalan makanan dan pertambahan stok ikan di perairan negara. Bersama Jabatan Perikanan dan Datuk Jason melepaskan lebih kurang 10,000 ekor yang nilainya lebih kurang RM15,000. Dan saya harap program ini akan memberi manfaat kepada banyak pihak termasuk nelayan dan penternak. Dan bayangkan setelah 13 bulan saya fikir dah banyak ikan dilepaskan di sini. Jadi banyak pihak juga telah menikmati atau mendapat hasil manfaat daripadanya. Beliau berkata demikian selepas program pelepasan benih ikan di perairan Johor dan pelancaran kempen perairan bebas plastik di perairan Selat Tebrau. Program dengan kerjasama sebuah syarikat tempatan turut memberi 4,000 ekor benih ikan siakap kepada 2 penternak. Ia dijangka memberi impak ekonomi dalam tempoh 3 hingga 6 bulan akan datang. Jadi kalau stok ikan itu telah ditambah, saya yakin dalam masa yang akan datang pendapatan nelayan itu mungkin boleh dilipat ganda. Ya. Kerana nelayan tempatan tak perlu depends only ikan-ikan daripada datang dari laut besar. Jadi sedangkan tempat kita sendiri sudah boleh menghasilkan ikan-ikan tersebut. Seramai 70 isi rumah B40 di daerah Muar menerima manfaat menerusi program usaha kasih melibatkan peruntukan RM359,000 sejak Mac tahun lalu. Inisiatif Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM bersama program SR Samdabi itu membantu meningkatkan kemahiran dan pendapatan isi rumah terlibat. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan dan kelengkapan ekonomi termasuklah mesin jahit, kelengkapan bengkel dan peralatan pertanian bernilai RM5,000 seorang. Daripada 70 peserta itu kita dah melihat ada 26 peserta lebih kurang yang telah pun berjaya keluar daripada paras garis kemiskinan iaitu miskin. Dan kita lihat nanti kita mengharapkan mereka-mereka yang berada di landasan itu untuk membantu sebagai perintis kepada rakan-rakan baru. Hasil bantuan bengkel diusahakan Nurin Alia Halid, peserta orang kurang upaya pendegaran dan pertuturan ini berjaya menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik.
Kalau dia berjalan secara sendirian, saya rasa masih tahap lama lagi. Dengan bantuan ni, alhamdulillah, kami dah pergi ke macam-macam program. Sebab saya sebagai ketua keluarga dan ibunya yakin dengan hasil dia. Kalau saya tak yakin, saya rasa saya masih bersembunyi di bawah. Program berkenaan bakal diperluas ke 4 daerah lain iaitu Johor Bahru, Kota Tinggi, Batu Pahat dan Pontian. 10 ahli Kelab Media Johor KMJ berjaya mendapatkan lesen selam skuba setelah melepasi latihan insentif selama sebulan yang diadakan bulan lalu. Program kali ketiga anjuran KMJ dengan kerjasama Perbadanan Taman Negara dan Tourism Johor itu diadakan di Pulau Besar, Mersing. Empat ahli, at least pun sekurang-kurangnya 1/3 lah yang mempunyai lesen menyelam. Bukan apa, ini merupakan satu pengalaman baru dari segi, especially dari segi fotografer dan videografer, merupakan satu teknik juga yang terbaik. Pada semalam mereka diberi peluang untuk mengambil sendiri gambar di dasar laut menggunakan kamera underwater, dan ini merupakan satu pembelajaran ataupun pengalaman yang baik. Ahli KMJ yang ditemui menzahirkan rasa teruja berpeluang mendapat lesen selam skuba, seterusnya meningkatkan lagi keyakinan dalam mendapatkan paparan visual terbaik di dasar laut. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali kelas dan aktiviti sepanjang di pulau ni, saya berjaya mengatasi masalah air itulah. Sebenarnya sebab untuk mendapatkan footage dalam air itu memang susah, dan kita memerlukan kelengkapan yang khas dan perlukan lesen diving kan, untuk mendapatkan footage dalam air itu, untuk kita kongsikanlah kepada penonton pada masa akan datang. Saya rasa bagus dan juga pengalaman bagus untuk semua orang, sebab semua dapat cuba aktiviti yang baru dan yang exciting. Selain daripada membuat laporan di darat, kita juga boleh dalam dasar laut tu pun kita boleh juga, sebab kita sebagai wartawan memang kita dah dedah dengan daratan. Apa salahnya kita dah dalam lautan pula. Usaha dilakukan KMJ ini juga secara tidak langsung membantu kerajaan negeri memperkenalkan produk dan destinasi pelancongan menarik terdapat di Johor. Sekian paparan dari Johor petang ini. Kembali semula kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas dengan perkembangan dari Johor. Baik, kita ke perkembangan lain. Seorang maut manakala 2 lagi cedera dalam satu kemalangan membabitkan 3 buah kereta di kilometer 37.1 arah selatan menghala Sedenak Kulai pukul 6.23 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Tok Beng Yeo memaklumkan kemalangan telah menyebabkan pemandu tercampak keluar sejauh 2 meter dari kenderaan setelah kereta dipandu dirempuh dari arah belakang. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kulai untuk tindakan lanjut. Sementara itu, 2 lagi mangsa yang tidak mengalami sebarang kecederaan turut dibawa ke hospital bagi mendapatkan pemeriksaan. Kenderaan yang telah terlibat dibawa ke Puspakom Senai untuk diperiksa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, kita ke bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC NSFC berjaya menewaskan Kedah Darul Aman KDAFC 4-3 di laman sendiri malam tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad Jang meneruskan misi memburu 3 tempat teratas dalam saingan Liga musim ini. Dalam masa berkenaan, NSFC membuka jaringan minit ke-25 menerusi penyerang import kelahiran Brazil, Alves Leandro Matheus. Kedah tampil menyamakan kedudukan menerusi ledakan dari luar kotak penalti oleh Mahmud Almarbi. Di babak kedua, pemain import Negeri Sembilan Gustavo menyumbat 2 gol masing-masing pada minit ke-58 dan 70 diselang gol Sean Salvaraj minit ke-66. KDAFC bangkit merapatkan jurang dengan mencetak gol kedua dan ketiga hasil jaringan Sanrawat Dekmeter dan Mark Valles di penghujung permainan.
Keputusan kekal 4-3 hingga whistle penaman. Selepas ini, skuad Jang dijadual bertemu Melaka United pada Selasa, manakala KDAFC akan berdepan pendahulu Johor Darul Takzim. Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang kini berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam. Pengarah APM Pulau Pinang, Ishak, berkata pihaknya kini memantau 55 kawasan yang dikategorikan berisiko tinggi di negeri itu selain menjalani latihan kemahiran pengendalian bot. Kita harapkan kita akan dapat kerjasama daripada kesatuan-kesatuan nelayan di tempat-tempat lain, khususnya apabila berlakunya bencana banjir dan apabila memerlukan penggunaan bot dan sebagainya, kita mendapat kerjasama yang sebaik mungkin. Tambah beliau, kerjasama dengan persatuan nelayan amat penting khusus ketika tempoh monsun timur laut, sebagai perkongsian pengalaman serta kemahiran nelayan tempatan. Banjir kilat yang berlaku di 3 daerah di Kedah iaitu Baling, Kuala Muda dan Kulim awal pagi tadi telah pun surut. Walau bagaimanapun, pemantauan masih diteruskan di kawasan berisiko berikutan paras air di Sungai Padang Terap dan Sungai Anak Bukit berada pada paras bahaya setakat pukul 4 petang tadi. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, setakat ini tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Di Baling berlaku kenaikan paras air Sungai Ketil berikutan pertembungan air banjir dari beberapa sungai di hulu ke Sungai Terbabit. Bagaimanapun, air Sungai Ketil berada pada paras normal. Pagi tadi dilaporkan 81 keluarga dari 4 mukim daerah Baling terlibat dalam banjir akibat hujan lebat sejak semalam. Manakala banjir kilat di Kuala Muda dan mukim Sungai Seluang Kulim telah surut sepenuhnya. 80 pelajar mewakili 20 buah sekolah menengah di Perlis terlibat dalam program cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah CIP-KPS peringkat negeri Perlis. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis itu berlangsung di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Menurut pengarah Kabinet NSCP Negeri Nur Azah Jaafar, pertandingan CIP-KPS adalah berbentuk cabaran interaktif yang menguji kecekapan, pengetahuan dan amalan kepenggunaan dalam kalangan pelajar. Sekolah Menengah Kebangsaan Demak menjadi johan CIP-KPS peringkat negeri Perlis dan akan ke peringkat kebangsaan pada 17 hingga 19 Oktober di Terengganu. Turut diadakan taklimat press catcher kepada guru pengiring dan sesi penyerahan barangan keperluan harian kepada Food Bank siswa UNIMAP. Proses penanaman terumbu karang antara langkah tepat dalam usaha memelihara dan memelihara ekologi marine di Pulau Langkawi. Selain bertujuan mengekalkan status geopark, ia berpotensi menjadi satu daya tarikan dan habitat hidupan akuatik yang semakin terancam. Ketua Pegawai Penyelidik Pusat Penyelidikan Langkawi UKM, Ning Muhammad Nur Faizul Saad berkata, ia perlu dilaksanakan secara berterusan sebagai kesedaran terhadap kepentingan menjaga hidupan laut. Program ini dilihat sebagai satu program yang penting untuk kita memanifestasikan kesedaran alam sekitar dalam kalangan bukan saja dalam kalangan komuniti Langkawi tetapi juga komuniti-komuniti di luar Langkawi seperti dari kalangan kaki tangan Raikum Hidrolik Sdn Bhd. Tanggungjawab sosial korporat dengan kerjasama Rico Hidrolik Sdn Bhd itu melibatkan 40 kaki tangan syarikat berkenaan. Pengerusi
ini, Jawatankuasa Pendidikan Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Tan Sri Datuk Sri Zainal Abidin Said Muhammad Tahir dinobatkan sebagai penerima anugerah perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1444 Hijrah. Anak jati kelahiran Kota Baru, Kelantan itu dipilih atas sumbangan beliau dalam pembangunan rumah khususnya dalam bidang perniagaan. Saya memang suka menunjukkan orang kata corporate dakwah dan dengan adanya anugerah ini sebenarnya akan beri semangat bagi saya dan juga rakan-rakan corporate yang lain untuk menggunakan platform yang sedia ada untuk membuat baik pada syarikat dan juga komuniti sekeliling. Sementara itu, 6 lagi individu turut menerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, antaranya Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin yang dinobatkan sebagai ikon sains dan peradaban, serta Chi Hoi Lan sebagai ikon ibu sejati keluarga Malaysia atas kemuliaan beliau yang juga pesara guru tadika Menyara Rohan Abdullah 20 tahun yang beragama Islam sejak kecil. Anugerah tersebut turut disandang selebriti Syazrina Azman atau lebih dikenali sebagai Miss Nina yang dinobatkan ikon aktivis kemanusiaan. Baik, susulan tragedi berdarah di Stadium Kanjuruhan, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Hamid mengadakan pertemuan dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bagi menzahirkan rasa duka cita buat keluarga bola sepak Republik berkenaan. FAM memaklumkan pertemuan itu yang disifatkan sebagai keluarga serumpun berlangsung semalam dengan PSSI diwakili Ketua Umum Muhammad Iriawan dan Wakil Setiausaha Agungnya Maiki Ira Puspita. Menurut Datuk Hamidin, dunia bola sepak sememangnya turut berduka cita dan Malaysia sentiasa ada untuk Indonesia. Beliau tiba di Indonesia pada Jumaat bagi menyaksikan perlawanan skuad kebangsaan B16 menentang UAE dan aksi keempat dan terakhir kumpulan B kelayakan Piala Asia B17 2023 menentang tuan rumah Indonesia malam ini. Pada 1 Oktober lalu, pertembungan derby Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadium Kanjuruhan Malang mengorbankan ratusan mangsa termasuk kanak-kanak. Visi Sukan Negara VSN 2030 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri semalam mengambil kira trend terkini selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata, rangka tindakan sukan bagi tempoh 10 tahun itu berkisar kepada perkembangan modal insan iaitu atlet dan jurulatih. Tan Sri Muhammad Nurza turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri yang mengumumkan 4 intipati utama ketika pelancaran pelan tindakan itu sempena sambutan Hari Sukan Negara 2022 di Putrajaya. Penawaran beasiswa dan peluang melanjutkan pelajaran kepada atlet yang cemerlang dan berjaya memenangi pingat pastinya menjadi pemangkin kepada atlet yang bercita-cita untuk menaiki podium tanpa melupakan impian ke Menara Gading. Langkah berkenaan meluaskan kelompok atlet yang memiliki intelek untuk mengurus kerjaya ketika di kemuncak dan seterusnya selepas bersara. Baik, Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF menyarankan semua pihak memperhalusi dana RM13 juta yang disalurkan kepada e-sukan menerusi bajet 2023. Presidennya Dato' Anan S. Nathan berkata, dana berkenaan sewajarnya digunakan dengan sebaiknya bagi tujuan pembangunan e-sukan negara yang lebih sistematik dan berfokus. MESF sebagai badan induk yang mengelola pembangunan e-sukan negara tidak pernah menerima atau berpeluang menggunakan peruntukan bajet secara khusus yang telah diumumkan dalam pembentangan bajet pada tahun-tahun sebelumnya. Jelasnya pembangunan e-sukan sewajarnya diberikan perhatian secara sepenuhnya bagi memaksimumkan potensi yang ada di dalam industri ini. Pada masa sama, Dato' Anand berkata Malaysia sewajarnya mampu menghasilkan pencapaian memberangsangkan dalam e-sukan selepas menerima peruntukan khusus sejak beberapa tahun lalu. Berkibar, we will never rest to become the best together. Yeah, demi rencana
Saudara Pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN Zul Ramli Muhammad Ghazali dianugerahkan sebagai tokoh Maulidul Rasul peringkat negeri Pahang. Selain banyak membantu mangsa banjir, beliau yang berasal dari Ulu Tembeling Jerantut itu turut aktif sebagai penceramah agama dan motivasi. Kalau perasaan saya biasa keluar dalam kalau TV ke apa benda, saya akan cuba ada masa saya akan cakap tentang saya anak Jerantut dan Pahang. Itu saya rasa saya punya, sebab nak tunjuk rasa syukur. Dan actually bila katalah anugerah yang saya kata dah tadi, tapi datang daripada negeri saya sendiri, saya rasa satu perasaan yang rasa lebih sayang, lebih cinta kepada apa yang pada negeri kita lah. Zul Ramli membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000, sijil penghargaan dan piala iringan. Baik saudara, berita wilayah edisi Ahad 9 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saudara, sempena Maulidul Rasul hari ini, bersama-samalah kita mencontohi kepribadian unggul Rasulullah SAW dan mengambil iktibar daripada sirah kehidupan baginda. Saya Azabudi Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.